topik yang sangat menarik yang dibawakan oleh Pusat Wanita Berdaya. Okay, bersama-sama kita sudah ada 3 penyelia PWB. Puan Nur Hidayah boleh say something? Mungkin unmute. Perkenalkan diri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Hidayah binti Hazizan selaku penyelia Pusat Wanita Berdaya Don Sementa. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyertai program kami pada hari ini. Sebenarnya program macam ni best kita buat secara fizikal. Tapi kerana kita masalah pandemik ni kita memang kita diwajibkan untuk buat secara Zoom, FB Live. So saya rasa hari ni pun sangat baiklah kerana tim solusi telah membantu kami menjayakan program ni. Kami ni adalah daripada Kerajaan Negeri Selangor, iaitu di bawah Wanita Berdaya Selangor. Kami bawah bimbingan Wanita Berdaya Selangor. Saya jemput Puan Yani. Okey, pengajar dah masuk. Saya jemput Puan Yani dari Don Morib. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pergi ke pasar bersama Pak Arif. Salam. Pergi ke pasar bersama Pak Arif. Selamat datang ke PWB Don Morib. Dengan rasa rendah hati, saya Johaini binti Abdul Jalal selaku penyelia PWB Don Morib sesi 2021. Untuk makluman, program pada petang ini adalah program kerjasama atau JV program yang pertama kali buat PWB Don Morib bersama dengan PWB Don yang lain seperti PWB Don Sementa, PWB Don Pandan Indah dan PWB Don Kota Damansara. Program pada petang ini juga adalah di bawah modul kemahiran program keempat dan yang terakhir di dalam bulan Julai 2021 untuk PWB Don Morib. Alhamdulillah pada program petang ini adalah yang kali ke-26 telah dibuat oleh PWB Don Morib sesi 2021. 5 kali di tahun 2020 dan 21 kali di tahun ini. Bersiaran secara online sebanyak 14 kali menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, FB Live dan sistem hybrid iaitu menerusi Expo Hassel. Sempat membuat program secara fizikal atau berdepan sebanyak 11 kali dan sekali program video shooting. Suka saya maklumkan kepada semua supaya like, follow dan share FB page kami di PWB Don Morib N53 kerana banyak perkongsian dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah dan akan kami sharekan di situ. InsyaAllah, Alhamdulillah. Akhir kata dari saya, air selasih, air perigi. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, good afternoon, salam satu perpaduan dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur hari ini dapat menganjurkan satu program yang insyaAllah akan mempunyai banyak manfaat kepada penonton-penonton, peserta-peserta kita, dan sangat berbesar hati dapat bekerjasama dengan PWB Don Morib, Don Sementa dan juga Don Pandan Indah. Ia adalah satu kerjasama kami bersama-sama untuk memberdayakan komuniti di luar sana. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud, Jawatankuasa Tetap Pembangunan Wanita dan Keluarga, Perpaduan dan Kesihatan. Seterusnya juga Yang Berhormat Tuan Haji Syatiri Mansor, Adun Kota Damansara, yang di mana kedua-dua individu ini telah memberikan sokongan kepada Pusat Wanita Berdaya seluruh Selangor dan juga untuk memberdayakan atau memperkasakan semua wanita di komuniti. Okey, YB, persilakan YB.
Saya ucapkan terima kasih pada pihak PWB, terutama PWB yang terlibat pada kali ini, terutama daripada Kota Damansara. Ada berapa lagi don lain? Saya tak ingat don mana ya, 4 ya. Ada Don Morib. Pandan Indah dan Don Morib, Sementa. ya, Morib kawan saya. Lagi mana? Sementa. Sementa. Oh, Sementa hebat. Lagi 2. Pandan Indah. Pandan Indah. Okey. Dan lagi satu. Kota Ada 4 kan? Damansara. Kota Damansara lah. Kawasan YB lah. Kawasan YB Ya, sendiri. Syabas tahniahlah kepada PWB kerana usaha yang sangat murni, yang sangat baik. Wanita penggerak yang sangat agresif dan aktif. Saya terbaca tadi tajuk ni kebun taman bandar. Sekarang banyak orang tak ke mana kan, duduk kat rumah, elok sangatlah. Topik yang sangat baik, yang sangat sesuai diadakan sekarang. Syabas tahniah kepada PWB penyela yang semua yang bertungku lumus menjayakan program ini. Mudah-mudahan teruskan, jangan kita tengok hasil, buat saja. Benda yang baik ni nampak dia lambat, tapi dia akan dapat nampak hasil dia di masa-masa yang akan datang. Mungkin bukan masa kita, generasi kita yang akan datang. Jadi saya harap majlis ini, program ini berjalan dengan lancar dan baik. Terutama saya tengok ada yang hadir ni lebih kat dekat 90 orang. Jangan keluar, jangan ke mana-mana. Dengar baik-baik. Sudah pasti ada manfaat dan faedah yang di program yang dibuat oleh PWB. PWB ni program kerajaan di Selangor. Kerajaan yang prihatin, yang ambil berat, terutama pada kaum wanita. Ini mereka penggerak. Jadi program ini nak menggerak kaum wanita. Jangan fikir pasal nak masak aja kan, ni dah berkebun dah pula. Ya. Jadi bila kita dah berbudi kepada keluarga kita, berkhidmat pada suami, yang ada suami berkhidmat pada anak-anak, sekarang kita berkhidmat kepada tanah. Allah Ta'ala suka benda tu. Bila kita berkhidmat pada tanah, ada hasil dia, tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran. Kita bagi tu sebenarnya bila mula saja tanaman tu tumbuh, dia mendoakan kepada orang yang tanam tu. Tanaman-tanaman tu mendoakan kepada orang yang menanam dia. Kalau dari sudut agama tu, dari akhirat tu besok, dia akan membela kita. Inilah orang itu, nama orang Aisyah ke Fatimah ke Asmah ke apa, ini dulu dia tanam saya berjalan menghasilkan hasil. Jadi ini bahagian dia. Tanaman-tanaman ni akan bela kita di akhirat besok, sebab kita dah bercucuk tanam. Jangan tak rugi sebenarnya. Walaupun kita tanam tak menjadi, tapi usaha kita tu Tuhan suka dengan kita. Di samping beri manfaat kepada rakyat, kepada masyarakat dan sebagainya. Yang penting niat kita betul. Bila niat kita betul, kita nak sukakan Tuhan kita, Allah, yang sukakan masyarakat, nak sukakan jiran kita, dengan kita tak menyusahkan dia. Kadang-kadang kalau tanah tu kat belakang rumah kita semak samun. Ya, semak samun dan sebagainya, kan. Jadi bila kita bercucuk tanam, tak adalah semak samun. Bila tak ada semak samun, orang jiran sebelah kita tengok apa? Dia pun suka hati, gembira, betul tak? Bila dia gembira, Allah Ta'ala gembira dengan kita. Kita menggembirakan jiran kita, menggembirakan orang, Allah Ta'ala gembira dengan kita. Bila Allah gembira dengan kita, kita dapat macam-macam benda sebagai kaum wanita. Jadi ingat tu, terutama orang Islam lah, saya cerita pasal surah. Mungkin agama lain benda yang sama juga, dia mengalak kita bercucuk tanam. Tanam-tanaman dan sebagainya. Ingat tu, dia akan berzikir. Satu ni, kalau kita satu subhanallah, kata Nabi SAW, orang kata satu subhanallah tu, kita dapat satu gunung Uhud pahala dia. Kalau pokok ni yang kita tanam, dia pun berzikir. Tak rugi. Jangan kira pakai pokok tu besok saya nak dapat sayur tu, nak makan saja. Tak. Bila dia dah mula tumbuh tu kan, dia mula berzikir untuk kita. Kita pun dapat pahala. Macam tu lah lebih kurang. Saya bukanlah ustaz, tapi lebih kurang lah macam tu. Saya harap semua PWB ni dalam sini ambil manfaat. Ambil manfaat daripada ni. Lepas ni yang penting, ilmu dah dapat. Yang penting amal. Ramai orang dapat ilmu, tak beramal. Jadi satu benda baik, kalau kita niat dapat satu pahala. Kalau kita buat, dapat 10 kali ganda pahala.
Begitu jadinya. Kalau kita dah tahu ilmu kompos lah, tanam macam mana lah dan sebagainya, kita boleh dapat ilmu. Tapi kalau kita praktikkan dia pula, Masya Allah, 10 kali ganda pahala kita dapat. Itu dia seluruh agama lah. Dan itu insya-Allah akan berjaya lagi lah PWB ni. Kerajaan Selangor akan mantap, akan kuat. Wanita-wanita di Selangor ni semua bagus-bagus, hebat-hebat. Tak ada macam negeri-negeri lain. Kerajaan Selangor tolong, bantu. Kan? Jadi kita sama-sama, lelaki, wanita, kita sama-sama bangunkan usaha ni. Sekali lagi, saya ucapkan syabas, tahniah kepada semua PWB yang terlibat, dan saya ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kerana menjemput saya cakap. Tak pandai cakap pun, lebih kurang je kan. Jadi harap apa yang cakap tu bolehlah amalkan, dan kalau ada kata-kata yang tersinggung, yang kurang senang, saya minta maaf banyak-banyak ya. Okey, syabas, tahniah sekali lagi. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami minta YB stay sekejap. Peserta semua mungkin boleh on video. Kita nak ambil gambar dulu. Betul. So, saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur lah untuk saya harap ini membuka satu laluan untuk kita. Rupanya tak perlu pun cari ni dulu, rupanya cari ni dulu. Okay. Basically sebelum apa-apa saya ajar pun kita kena tahu reason kenapa kita berkebun. So basically untuk kita berkebun ni ia satu terapi yang sangat bagus untuk kita berkebun. So bila kita berkebun, tak kisahlah kita tanam apa pun kan, tanam kangkung ke, tanam bunga, tetap related to home gardening. Dia satu terapi yang akan menenangkan jiwa. Walaupun kita gagal, contohnya kita tanam, saya dah tanam banyak kali, pernah gagal. Basically dia akan melatih diri kita untuk jadi seorang yang never give up. Sebab dia beza tau kalau kita bela kucing. Kalau bela kucing mati tu sedih dia lain. Pokok ni mati dia tak apa, boleh tanam lagi. Sebab pokok ni kita punya kesayangan tu tak berapa sangat lah. Tapi dia akan melatih kita never give up untuk terus berkebun. Satu terapi lah. Sebab tu kalau ikut kajian psikologi, berkebun ni dia memberi satu kita sense of control. Kadang kita bila kita ada sense of control, kita akan rasa happy. Sebab tu dia ni kajian lah daripada satu rumah orang tua di Amerika. Dia buat 2 kajian, 2 tingkat rumah. Ada satu rumah orang tua, satu tingkat atas dia ajar berkebun, satu tingkat bawah dia orang buatkan semua. Tolong siram pokok, tapi orang tua tu tak buat. Dia dapati orang yang berada di tingkat atas, tingkat 3 yang berkebun sendiri, tingkat 2 yang ditolong berkebun, dia dapati orang tingkat 3 ni lebih happy berbanding tingkat 2. Sebab apa? Bila dikaji kenapa happy? Sebab sense of belonging. Walaupun mereka dah tua, mereka kata kami kena depend pada orang, tapi setelah mereka berkebun dia jadi terapi. Itu basically the reason why lah kenapa berkebun ni sangat bagus sebagai terapi. Ada masalah, kita try berkebun. Tak ada tempat. Tempat tu saya akan ajarlah apa cara mudah untuk kita mula berkebun. Kemudian kita juga dapat jimat belanja dapur. Contohnya siapa yang suka makan cili kan. Suka makan cili, makan sayur-sayur, boleh jimat. Alright. So tiada tempat berkebun, so kita boleh berkebun dalam pasu. So basically tiada had untuk kita berkebun. Kita hanya boleh berkebun dalam pasu, gunakan pasu yang ada. Jadi kita nak tahu juga kan, apabila kita dah mula berkebun ni kenapa ramai gagal. Ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah, yang banyak orang-orang datang lah atau PM saya. Pertama mereka menggunakan campuran tanah yang salah lah. Kemudian semaian benih tu terlalu salah. Cara semai mereka pun salah. Ada yang semai terlalu banyak. Dia dapat biji benih murah, RM2, RM3 beli kat Shopee atau beli kat Tesco, sekarang nama Lotus, atau beli dekat mana-mana lah, pasar raya. Kemudian dia semai, dia sekali masuk terus masuk satu paket. Atau 2-3 biji saja satu pasu. Tapi terus masuk satu paket. Jadi salah cara semaian. Kemudian letak benih, lepas semai tu tak tahu letak mana. Dia pun letak dekat dalam dapur. Jadi tempat tu gelap, tak sesuai. Kemudian dia dah bercambah semua, letak baja pula. Tak tahu letak banyak mana baja nak letak. Dia letak pula satu paket baja tu. Mati pokok. Itu antara sebab-sebab lah. Ni tak ada masalah. Kita yang tak tahu kita belajar. Kemudian lokasi letak adalah sesuai.
bila tanam, kenapa pokok saya mesti tak membesar dengan baik kan, warna kuning. Kebanyakannya letak di tempat yang tak ada cahaya. Jadi penanaman pasu-pasu ni kita akan soalan-soalan yang muncul. Apa soalan yang biasa muncul adalah apa yang patut kita tahu sebenarnya, kan? Apa patut kita tahu? So basically apa yang patut kita tahu adalah tanah campuran yang bagus. Silap tanah campuran, maka tanaman kita tidak begitu menjadi sebab campuran yang salah lah. Kemudian cara semai yang betul. Kita kena tahu cara semai yang betul lah. Bagaimana nak semai yang betul. Sebab 50% kejayaan kita berkebun adalah dengan kita menyemai. 50%. Maksudnya kalau kita dah berjaya menyemai, alhamdulillah, separuh lagi dah mudah. Kalau kita tak berjaya menyemai, itu perlu dipikirkan balik lah. Okey, kemudian cara kawal penyakit. Penyakit tetap ada. Orang kata saya nak organik, saya tak nak pakai apa-apa bahan-bahan kimia. Tetap kita penyakit atau perosak tak akan datang. Kemudian cara pembajaan kena tahu. Dalam pasu ni sama tak cara baja dengan lain. Kemudian bila masa untuk menuai. Kadang kita tanam-tanamkan, ada orang tanya saya tanam dalam pasu. Kemudian bila saya nak tuai sawi ya? Biasa kali ramai akan tanya saya nak pakai campuran tanah macam mana. So campuran tanah saya kata beli saja yang 3-in-1 dan ke atas. Yang kata saya contoh gambar tu lah. Tanah campur yang telah dicampur. Itu bagi saya, pengalaman saya, tanah campur ni lebih elok lah berbanding satu saja jenis tanah. Contohnya ada orang tu jual tanah hitam, tanah bakar, tanah kompos. Tu masih perlukan campuran. So siapa yang baru nak memula, beli je tanah campur 3-in-1. Memang harga dia mahal sedikit tetapi berbaloi lah untuk yang baru nak mula berkebun. So saya bagi formula asas lah. Formula asas ni yang siapa dulu kalau ambil kemahiran hidup masih ingat, inilah formula asas dia, iaitu nisbah 3-2-1. Itu nisbah 3 tanah hitam, 2 kokopit. Kokopit ni ramai tanya saya, apa tu kokopit lah? Okey, kokopit tu sebenarnya adalah sabut kelapa hancur. Sabut kelapa hancur. Basically kita jarang mengeluarkan sebab pengeluar, biasa kita import. Kokopit ni mereka pemborong import daripada Sri Lanka atau India lah. Kita Malaysia kurang mengeluarkan, bukan tak keluar, ada keluarkan tapi tidak banyak. So kokopit adalah sabut kelapa hancur dan sekam bakar atau pasir. Saya dah kurang pakai pasir sebab pasir ni berat. Saya pakai sekam bakar. Jadi benda-benda ni mana dapat? Dulu saya tertanya soalan ni, tapi benda ni semua dapat ke Shopee. InsyaAllah Shopee ada, boleh beli sekam bakar. Murah sahaja, RM10 ke bawah. Pasir, tapi saya nak guna pasir juga. Okey, pasir boleh guna pasir yang beli di kedai hardware. Hardware pula ada pula tanya pula. 3, ada level banyak pula pasir. Keras ke, kasar ke, separuh kasar ke, halus. Satu soalan yang susah sikit saya nak jawab. Saya akan pakai yang kurang kasar dan kurang halus. Basically pasir sungai lah, pasir sungai. Asas macam mana nak ukur benda ni bukan pada berat. Dia tidak pada berat lah, bukan saya tulis itu pada bahagian. Maksudnya kita ukur pada volume, pada isi padu. Biasanya saya akan pakai baldi. So, kita dah sediakan tanah campur. Okay, what's next? Next adalah cara semai benih. Okay, cara semai benih ni ada 2 jenis, ada 2 pendekatan. Tanam terus dalam pasu, kita dah sediakan tanah dalam pasu, kita terus semai sawi ke sayur semua dalam pasu. Atau kedua, kita semai dalam talam semayan. Talam semayan ni tak popular lah bahasa dia, tapi biasa orang pakai seed tray. Bahasa Melayu talam semayan lah, atau bekas semayan. So mana nak pilih sebenarnya? Basically, rules saya senang je. Tengok biji benih. Kalau biji benih tu murah, contohnya kangkung. Selain kangkung lah bagi saya murah. So, kalau kangkung saya tanam terus je, saya jarang semai. Sebab kangkung ni murah dan senang bercambah. Tapi kalau sawi, bayam pun murah. Tapi kalau banyak gagal, semai dulu lah. So kebanyakan biji benih selain kangkung perlu disemai dahulu. Kenapa? Untuk kita jamin peratus kemenjadian. Sebelum kita lebih ke hadapan, kita kena tahu keperluan biji benih. Perlukan air,
perlukan media semaian dan perlukan cahaya. Okay, air memang ramai tahu lah kan. Perlu media semaian betul. Pit moss, kokopit, apa benda, media semaian adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk semai. Adakah saya boleh pakai tanah campur? Ya, boleh juga pakai tanah campur yang telah kita beli di nursery di tapak yang telah kita beli nursery pokok kan. Tadi kita dah cerita tentang tanah campur kan, 3 in 1. Yang dah beli tu boleh tak pakai? Boleh. Tapi akan ada masalah. Saya boleh kata boleh. Tapi akan ada masalah. Masalah dia apa? Kadang-kadang kita semai, elok dah bercambah, tiba-tiba pada pangkal anak benih tu akan berlaku kehitaman. Kita panggil reput pangkal. Reput pangkal ni terjadi kepada anak benih apabila tanah campur tu mempunyai mikrob yang tidak baik. Pokok besar tak ada masalah. Tetapi pada anak pokok ni dia sensitif. Macam baby, saya akan pakai 2 benda ini saja. Peat moss. Itu boleh nampak perkataan peat moss, boleh search di Shopee peat moss. Murah saja 1 kg. Nak beli 1 guni pun boleh. Saya dah pernah beli 1 guni, saya beli yang kecil. 1 guni saya pakai 2 tahun tak habis-habis. Yalah, kita berkebun belakang rumah. Jadi siapa yang persatuan wanita tu, belilah pakat-pakat lah. 1 kg boleh pakai 1 apartmen. 1 lorong taman boleh pakai. Murah saja, 40 hingga 60 ringgit. Bergantung kepada kualiti. Lepas bercambah tu, nak semai kat mana? Ada dua bekas yang biasa saya pakai. Pertama, talang semaian tu atau seed tray, bahasa Inggeris dia seed tray, talang semaian. Atas tu, gambar atas tu. Yang bawah tu pakai polystyrene cup. Okay. Kemudian saya kena ajar cara semaian ni. Kita nak gambar step by step lah. Tapi mungkin nanti bila refer, ambil nota, nanti bila refer nota tu lah. Pertama, isi peat moss penuh dalam talang semaian. Tak perlu tekan, isi penuh. Korek sedikit dengan jari, berbentuk sedikit bulat, sekitar 1 hingga 2 cm. Tabur, ini paling penting tabur 1 hingga 2 biji, sahaja biji benih. Jangan tabur 1 cubit. 1 cubit ada 20-30 biji benih. Terutama kalau sawi yang halus biji benih. Teruknya kena tengok. Memanglah itulah mata kena cakap. Tabur 1 biji benih. Kemudian lepas dah tabur semua dalam lubang tu, baru kita tutup. Maksudnya buat lubang dulu, tabur biji benih sampai semua lubang dalam talang semaian penuh, barulah kita tabur nipis peat moss. Kemudian siram perlahan. Okey, siram perlahan maksudnya kita renjis dengan tangan. Bukannya kita macam kita siram pakai pipe air kan. Itu nanti tersembur biji benih keluar. Pelan-pelan je. Macam renjis ditulis. Macam kita renjis orang kahwin tu. Berapa banyak sampai lembap semua. Atau kalau nak sangat, ambil 1 baldi yang lepeh tu, letak air, kemudian letak talang semaian atas tu, rendah. Letak di tempat yang ada cahaya. Maksudnya letak di tepi rumah, bukan yang kena hujan. Maksudnya di tepi rumah, di tepi balkoni yang ada cahaya. Itu keyword dia, cahaya. Kalau tak ada cahaya, kita tengok gambar tu. Gambar tu, pokok tu jadi leggy. Leggy tu maksudnya kurus kebing, tumbuh. Dia sepatutnya biji benih tidak leggy macam tu dalam gambar ni. So biji benih akan bercambah mengikut jenis. Cili biasanya 7 hingga 14 hari. Jadi persoalan dia lepas kita bercambah, bila nak pindah pula ke dalam pasu kan? Bila nak pindah dalam pasu pula? Apabila biji benih mempunyai 3 hingga 6 helai daun. Soalan yang paling saya selalu dapatlah, racun organik. Okay. So racun organik ni apa beza racun organik dengan biasa? Okey, kita kena faham kena faham dulu. Boleh take note. Racun ni ada 2 fungsi. Orang kata madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Ni tak ada madu, tak ada apa. Racun ni fungsi ada dua jenis. Iaitu sebagai kawalan dan sebagai pencegah. Bermaksud kita kena sembuh racun sebagai mencegah serangga dari datang makan. Dan kalau dah kena teruk, baru kita guna kawalan. Kawalan ni kita kawan.
Tanaman penghalau ni adalah yang menghalau serangga untuk datang dekat pada serangga kita. Tanaman penarik pula, dia menarik serangga datang. Siapa nak tarik serangga datang kan? Kita akan faham dulu. Pertama-tama penghalau ni dalam satu pasu, contohnya kita tanam sawi kan. Kita boleh tanam dia pasu sebelah dia pula bawang merah, bawang putih, serai. Serai dalam pasu kan. Saya dah tanam serai dalam pasu, alhamdulillah. Banyak serai telah saya tuai. Boleh serai tanam dalam pasu, serai makan, ada serai wangi, pudina, kucai. Ini adalah antara tanaman-tanaman yang menghalau. Yang menarik pula adalah kesum. Menarik pula. Biasalah kalau kita dah kena tahap penghalau, kita nak kesum pula. Maksudnya kita nak, bila kita bagi dia makan lah serangga. Contoh belalang ni dia suka makan kesum. Dia pergi kat kesum, dia makan-makan, bila makan kat sawi kita dia dah kenyang dah. Alhamdulillah, dia kata alamak, dah kenyang lah, tak apalah. Dia pun tak makan. Kita belajar untuk membuat racun organik. Racun organik yang kita akan boleh buat ialah ni formula paling senang lah. Dia banyak formula. Tuan-puan banyak formula. Kalau tuan-puan Google memang banyak formula. Jangan pening. Ambil tengok benda ni. Screenshot ke burger dalam handphone tu. Ambil bawang putih 1 labu. Labu tu macam mana pula? Labu tu 1 biji bawang putih tu. Ni saya belajar Melayu sikit lah. Labu yang bulat tu, ulas yang 1. Siapa yang tak pernah masak tu tahu. Labu yang bulat tu, ulas yang 1. Bukan 1 ulas ya, tuan-puan, 1 labu. Banyaknya 1 labu. Ada berapa banyak? 10 RM9 10 ulas 1 labu. Halia 2 inci. Banyak 2 inci mana? Macam mana 2 inci Tizam? Saya tak tahu. Tak pernah masak 2 inci tu ni. 1 jari tu, ibu jari tu. Panjang ibu jari. Macam tu. Cili pedas. Cili padi, cili pedas. Berapa biji? 10 biji. Air 500 ml. Berapa banyak 500 ml ni Tizam? 2 cawan. 2 cawan. Cawan macam mana pula ni? Tak boleh tanya. Sumbatnya air berapa banyak. Janji air. Tengok blender pun boleh. Separuh blender tu. Kita blend. Kisar tu blend. Sampai dia habis. Sampai semua hancur. Saya perlu kupas tak kupas. Kalau tuan-puan tengok video saya di YouTube, saya tak kupas pun benda ni. Saya sumbat. Sampai ada komen, macam tu lelaki kalau masak. Saya kalau masak saya kupas lah kan. Tapi kalau buat racun ni saya tak kupas, saya sumbat je. Semua sebab kita bukan nak makan, kita nak sembuh. Semua masuk je, semua blend. Lepas tu tapis. Tapis. Kita ambil pati dia, tapis sampai pati dia keluar. Perah. Pati tu boleh simpan dalam peti ais, tahan 3 bulan. Kalau minum tak meninggal. Bukan racun. Cuma pedas lah kan. Ini cara guna dia pula, pakai dalam satu tong penyembuh. Tong penyembuh mana dapat ya? Pakai tong penyembuh yang spray macam tu. Kena yang pump tu ada dekat mesti awal. Pressure pump. Murah saja, bawah RM10. Kalau pakai yang sembuh pakai tangan tu, saya garuk kepala juga lah. Sakit juga nak sembuh ni. Kita hari kan pasal. Okey sembuh tong penyembuh tu, kita letak 1 teh sabun cecair. Sabun cecair ni biasa kita basuh pinggan tu lah. 1 teh saja. Kenapa? Supaya dia bergabung antara pati dengan air biasa. Kadang-kadang dia tidak bercampur. Antara pati dengan air biasa tidak bercampur. So kita letak. Kalau tengok dekat YouTube saya, memang saya kata letak minyak masak sikit. Tak perlu. Saya dah cuba tanpa minyak masak tu okey. So ini formula yang saya ringkaskan. So 100 ml iaitu nisbah 1/10. 1 nisbah 10. Sembuh awal pagi atau lewat petang. Awal pagi ni biasa lepas subuh kan. Lepas kita solat subuh tu, kita sembuh. Lewat petang lepas asar. Dalam pukul 5. Saya nak sembuh tengah hari boleh je Zam? Jangan. Tengah hari panas. Bila panas pokok layu. Saya nak sembuh pekat tanpa campur air boleh je Zam? Nanti tak boleh. Nanti pokok layu. Campur dengan air. Ikut formula saya. Ini sebagai kawalan. Kalau teruk kita tambah 200 ml tambah 1 liter air. Itu kalau teruk. Kalau teruk lagi tambah lagi 300 ml 1 liter air. Kalau tak teruk kita buat kawalan. Sebab apa? Racun organik ini tidak sekali sembuh terus
terus pulih. Tak boleh. Di pembuatan kompos. Dapat kita kumpul-kumpul soalan lah. Soalan tanya-tanya dekat chat. Itu yang kita jawab. Apa itu kompos? Ramai tanya kompos apa kan? Itu baja organik yang terhasil daripada sisa organik yang mampu tinggi nutrien tersedia. Maksudnya nutrien yang senang diserap oleh pokok terus. Itulah kompos. Bukan saya kata baja tu tinggi nutrien. Bermakna baja NPK lagi tinggi. Tapi dia nutrien yang boleh diserap terus. Kemudian dia memperbaiki struktur tanah. Apabila memperbaiki struktur tanah, seterusnya menjaga kesuburan tanah. Dan paling penting ni adalah makanan kepada bakteria baik dalam tanah. Itu paling penting. Sebab apa? Bila kita lihat, tanah ni bukan sebagai tanah saja. Tanah ni terdapat pelbagai hidupan di dalam tanah tu. Okey, kita akan belajar buat kompos sendiri lah. Kompos ni kita boleh buat sendiri di rumah. Tak perlu kita risau macam mana susah-susah. Faham dua benda ni, nanti tengok kat YouTube, tuan-puan insya-Allah akan faham yang lain. Kompos terbagi kepada dua jenis bahagian, iaitu saya namakan hijau dan perang. Bukan perang, perang. I ekor di atas. Hijau dan perang atau coklat, atau green or brown. Bahasa Inggeris green or brown lah benda tu. So hijau ni dia berkonteks pada rupa dia sendiri. Hijau adalah benda-benda yang nampak basah, seperti sisa sayur dapur, daun rumput hijau. Ini saya tekankan sebab apa, kita akan tengok bahagian perang tu ada daun kering dan juga daun rumput kering. Apabila rumput kering, contoh kita biasa rumput, bangla biasa rumput depan rumah kita kan, kita ambil rumput tu, kita boleh buat biasa rumput depan rumah itu kita boleh buat kompos. Dia kita macam ni tips dia. Dia ada layer by layer lah. Dia ada hijau, perang, tanah. Pertama mula dengan hijau atau perang dulu pada layer pertama. Sebab tu tengok warna, nampak ada warna tu kan. Warna perang, warna coklat, warna hijau. Okey, buat layer by layer. Berapa banyak layer tak kisah, berapa cm tebal, yang penting sama. Okey, bilakah kompos tu akan terjadi? Bila terjadi adalah apabila kompos tu berwarna seakan tanah gelap dan tiada lagi bau macam bau busuk, bau segar, macam masuk hutan. So biasanya 3 hingga 4 bulan. Kalau berbau, waktu kita buat tu berbau, macam saya kata letak tanah, lapis dengan tanah. Air mengalir di bawah. Sebab kita tebuk bawah tu kan, pastinya dia letak bekas bawah tu, kita ambil air tu. Itulah air baja, jangan buang. Okey, dipersilakan YB, ahli Dewan Negeri Kawasan Morib merangkap timbalan speaker Dewan Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Hasnor bin Haji Baharudin, untuk memberikan ucapan penutupan. Dipersilakan YB. Okey, dipersilakan Tuan YB Tuan Hasnor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Dengar ke? Jelas ke suara saya? Jelas YB. Jelas YB. Jelas. Alhamdulillah. Yang saya hormati tenaga pengajar kita, Saudara Izham Alias ya. Ya. Dan penyelia-penyelia PWB Don yang mengajukan program pada hari ini, saya difahamkan Don Morib, Don Pandai Indah, Don Kota Damansara dan Don Sementa dan semua ahli jawatan kuasa PWB dan peserta-peserta yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada petang ini untuk YB turn off mic. YB mute. Boleh unmute YB? tak maaf gangguan. Saya tak dapat guna laptop ni. Saya ada call in pula. Okey. Hello, dengar ke? Ya, dengar. Silakan YB. Teruskan. Saya ucapan ringkas saya. Pertamanya saya ucap tahniah kepada
semua PWB yang menganjurkan program pada hari ini kerana bukan mudah untuk menganjurkan program yang seumpama ini. Kita tahu dengan pelbagai kekangan dan SOP yang perlu dipatuhi, PWB tidak jemu dan juga tidak berputus asa dalam menganjurkan segala program yang telah dirancang. Apapun dengan usaha gigih yang dilakukan oleh semua penyelia dan ahli jawatankuasa, saya kira ini adalah satu perkara yang patut diberi pujian. Moga-moga program ini dapat diteruskan walaupun kalau kita tanam pokok tu nampak macam mana cara kaedahnya, macam mana secara bersemuka kan. Tapi online ni banyak kita membayangkan, kemudian banyak kita mungkin ada kekurangan, tapi itu tidak menghalang kita untuk menimba ilmu dan terus berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pusat wanita berdaya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang amat besar. Pusat wanita berdaya adalah salah satu daripada komponen ataupun salah satu daripada yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Sudah tentulah ianya memainkan peranan yang besar. Jangan kita rasa PWB ini tidak penting ataupun tidak sepenting lantikan-lantikan politik yang lain. Mencari peluang-peluang yang baru, mencari market yang baru. Peserta-peserta dalam program kita janganlah orang yang sama saja. Kita cuba explore dan juga mencari seramai mungkin. Dan juga teamwork di kalangan ahli jawatankuasa. Kalau biarkan penyelia bercaorangan, sudah tentulah segala perancangan tu akan tidak sempurna. Jadi kerjasama penyelia dan semua ahli jawatankuasa itu adalah amat penting. Ibarat sebatang penyapu. Dia satu lidi dia tak boleh menyapu. Dia kena banyak lidi-lidi yang disatukan dan baru boleh melaksanakan tugas. Terima kasih kepada semua, tahniah kepada semua. Teruskan kerja baik puan-puan semua. Moga-moga segala perancangan kita walaupun ni dah ke arah akhir tahun dengan kekangan masalah PKP dan seumpamanya ni, kita terus berusaha bersungguh-sungguh untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.